Bayangkan satu keputusan mahkamah yang boleh mengubah masa depan Sabah dalam Persekutuan Malaysia. Ramai selama ini hanya mendamar tentang hak 40%, tetapi tidak memahami apa maknanya kepada rakyat di negeri ini. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami bawakan satu berita yang pasti mengundang perasaan ingin tahu anda. Bertajuk Menegakkan Hak Sabah dari Janji ke Tindakan. Disclaimer, berita ini adalah berdasarkan laporan asal yang ditulis dalam Sabah Gazette. Keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu baru-baru ini membuka lembaran baru dan tokoh politik Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Kerouak, tampil mengingatkan bahawa masa depan negeri ini mesti terus dipertahankan oleh rakyatnya sendiri. Dalam satu hantaran di Facebook, Saleh yang merupakan Bendahari UMNO Sabah dan Adun Usukan menegaskan bahawa rakyat Sabah perlu diutamakan dalam mempertahankan hak dan menentukan masa depan negeri. Beliau menyatakan bahawa mahkamah telah mengesahkan hak 40% hasil bersih yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan daripada Sabah sebagai hak perlembagaan, bukannya ihsan atau budi bicara politik. Menurut perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, Sabah berhak menerima bahagian hasil ini sebagai kewajipan undang-undang yang telah termaktub sejak penubuhan Malaysia. Saleh turut menyebut bahawa janji tahun 1963 semasa pembentukan Malaysia melalui MA 63 mesti diterjemahkan kepada tindakan, bukan sekadar perbincangan tanpa noktah. Keputusan mahkamah ini juga menyatakan kerajaan pusat dan kerajaan negeri perlu menyemak semula hasil tersebut sejak 1974 hingga 2021. Beberapa pemimpin lain turut memberi reaksi. Menurut laporan Daily Express, Datuk IR Dr. Syahelmi Yahya menggesa rundingan disegerakan. Menurut Astro Awani, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan pula mempersoalkan mengapa rundingan masih perlu dilakukan sedangkan mahkamah sudah memperjelas hak tersebut. Dalam laporan Malaysia Kini baru-baru ini menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah Anwar Ibrahim menyatakan mereka menghormati keputusan mahkamah dan akan meneliti alasan penghakiman dengan nasihat Peguam Negara sebelum langkah seterusnya ditentukan. Saleh menambah bahawa Sabah perlu memperkukuh keupayaan sendiri dalam kewangan, pentadbiran dan ekonomi supaya setiap hak yang diperjuangkan membawa manfaat nyata kepada rakyat, bukan sekadar slogan. Beliau menyeru rakyat Sabah agar bersatu. Katanya, menegakkan hak bukan soal konfrontasi, tetapi soal maruah dan keadilan selaras dengan semangat Persekutuan Malaysia. Keputusan ini bukan sekadar isu wang. Ia menyentuh sejarah dan masa depan hubungan pusat negeri. Di negara persekutuan lain seperti Kanada atau Australia, isu pembahagian hasil antara negeri dan pusat juga menentukan kestabilan politik serta rakyat terhadap kerajaan. Sabah kini berada di titik penting. Jika dilaksanakan dengan baik, ia boleh mempercepat pembangunan kawasan luar bandar, meningkatkan ekonomi rakyat dan memperkukuh autonomi negeri. Namun, apakah pelaksanaannya nanti mampu memenuhi harapan rakyat? Seringkali dalam sejarah, hak yang diperoleh secara undang-undang tidak semestinya diterjemah dengan cekap di lapangan. Ada negeri yang memperoleh hasil besar tetapi jurang sosial tetap melebar kerana sistem tadbir urus gagal menampung keperluan rakyat terbanyak. Jadi, persoalan untuk kita di sini, sejauh mana Sabah bersedia menyusun strategi kewangan, melakukan reforma birokrasi
dan memastikan ketelusan dalam mengurus setiap sen yang diperoleh. Bayangkan jika hasil ini benar-benar mengalir kepada pembinaan sekolah baharu di pedalaman, jalan yang menghubungkan kampung terpencil, hospital dengan peralatan yang mencukupi, serta peluang pekerjaan yang stabil untuk anak muda. Perubahan ini bukan sekadar slogan politik. Ia menyentuh soal maruah keluarga, masa depan golongan muda, dan keyakinan anak Sabah untuk terus membina kehidupan di negeri sendiri. Persoalan lain yang turut penting, sejauh mana rakyat Sabah mahu terlibat dalam pemantauan keputusan-keputusan besar negeri? Adakah kini masa untuk memperkasakan budaya, semak dan imdam oleh masyarakat sivil, akademia, belia dan komuniti perniagaan? Jika rakyat hanya menunggu dan mengharapkan perubahan berlaku tanpa suara kolektif, peluang yang datang mungkin lenyap begitu sahaja. Keputusan mahkamah ini mungkin permulaan, bukan noktah. Ia menimbulkan jangkaan baharu. Ia juga membuka mata banyak pihak tentang potensi yang selama ini seakan terpendam. Soalan akhir untuk para sahabat penonton semua, jika hak 40% ini benar-benar kembali, apakah rupa Sabah 10 atau 20 tahun dari sekarang? Adakah kita akan melihat negeri yang lebih berdikari dan makmur, atau kita akan masih berbincang tentang potensi yang tidak kesampaian? Jawabannya bukan hanya terletak pada kerajaan pusat atau negeri. Ia juga bergantung kepada kematangan rakyat dalam memastikan hak ini menjadi pemangkin masa depan yang lebih cerah. Rakyat Sabah kini berada pada persimpangan penting untuk menentukan arah perubahan. Gunung Kinabalu gagah permai, kabut menari di celah awan. Hak dijulang negeri disanjung tinggi, biar kemajuan jadi kenyataan. Terima kasih kerana menonton dan bersama mengikuti isu penting ini. Kami sangat ingin dengar pandangan anda. Apakah langkah pertama yang paling kritikal perlu dilakukan jika dana ini kembali kepada Sabah? Bagaimana rakyat boleh memastikan ia sampai tepat ke tempat yang diperlukan? Kongsikan fikiran anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, subscribe dan terus bersama kami dalam perbincangan yang membuka pemikiran demi masa depan negeri tercinta. Teruskan bertanya, teruskan peka, kerana suara rakyat Sabah sangat berharga untuk membentuk hari esok. Sekian, kita jumpa lagi.